Bersatu tuntut pilihan raya semula, kosongkan kerusi 6 MP berpaling tadah. Bersatu berusaha mengosongkan 6 kerusi parlimen yang dipegang anggota parti itu yang baru-baru ini mengumumkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata pihaknya bercadang untuk menyerahkan notis mengenai perkara berkenaan kepada Speaker Dewan setelah parti itu meminda perlembagaannya berhubung keahlian. Muhyiddin yang juga pengurusi PN melancarkan mesyuarat agung luar biasa Bersatu hari ini yang diadakan khas untuk memperkenalkan pindaan bertujuan mencegah ahli wakil rakyatnya berpaling tadah pada masa hadapan. Muhyiddin menyelar 6 parlimen Bersatu itu menggelar mereka sebagai pengkhianat parti. Katanya Bersatu mahu pilihan raya kecil di 6 kerusi iaitu Tanjung Karang, Bukit Gantang, Kuala Kangsar, Gua Musang, Jeli dan juga Labuan. Hari ini nak pindah supaya terhenti keahlian mereka iaitu terlucut serta-merta dan kerusi mereka dikosongkan. Setuju? Setuju. Bila dikosongkan pihak rakyat akan diadakan. Jadi kita pulangkan semula mandat kepada rakyat katanya di 6 kawasan parlimen. Muhyiddin berkata dia berharap Speaker Dewan Rakyat tidak akan berdolak dalih apabila Bersatu menyerahkan notis pengosongan kerusi ahli parti itu. Setakat ini 6 ahli parti Bersatu telah berikrar menyokong Anwar Ibrahim. Okey. Menarik tuan-tuan. Saya kata dahulu di dalam live saya dan itu mantra kita, pengkhianat akan dikhianati. Pengkhianat akan dikhianati. Dalam saya bercerita pengkhianat akan dikhianati itu saya tak sendiri, tak confident. Ya ke dia akan dikhianati? Dia orang sekarang ni berada di puncak kuasa pada masa itu. Kita berada di peringkat bawah, kita pembangkang, kita kena buang, kita kena khianat tuan-tuan. Bukan setakat kena kalahkan daripada segi pilihan raya. Kalah pilihan raya tak apalah, kita kalah bermaruah. Tak, kita dia khianat. Dalam pada kita jadi kerajaan, dia tumbangkan kita. Ini bukan UMNO, PAS, bukan GPS pada masa itu yang datang beria-ia nak jatuhkan kerajaan. Tak. Yang nak jatuhkan kerajaan pada masa itu tidak lain, tidak bukan Bersatu. Dan cerita pada masa itu kita kata kembalikan kepada mandat rakyat. Kembalikan kepada mandat rakyat. Kembalikan kepada mandat rakyat kita kata. Kita kata kembalikan kepada mandat rakyat. Dia kata apa? Apa mandat rakyat? Inilah dia mandat rakyat. Rakyat mahu kerajaan baru. Rakyat tidak mahu kluster mahkamah. Dia tak sebut kluster mahkamah. Rakyat tidak mahu apa orang kata Anwar Ibrahim dia kata. Dia kata kembalikan. Akhirnya sekarang ini yang berlaku kepada mereka. Dia kata apa? Bila dikosongkan, jadi kita pulangkan semula mandat kepada rakyat di 6 kawasan parlimen. Katanya. Wah, senang kan? So 6 kawasan parlimen, dia kata kembalikan. Alright. So, tuan-tuan, macam mana? Pengkhianat akan dikhianati kan? So bila pengkhianat dikhianati, isu dia sekarang ini bagaimana? Siapakah mereka nak bercakap tentang pengkhianatan? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita nak tanya, bolehkah usul itu dibawa? Bolehkah usul tersebut memecat dan mengusungkan kerusi ahli parlimen? 6 yang menyokong PM ini. Okey, kita baca. AGM Bersatu lulus pindah perlembagaan untuk halang MP belot. Bersatu berjaya memindah perlembagaan hari ini untuk menghalang wakil rakyatnya berpaling tadah pada masa hadapan. Okey. Now, mark the word kat situ. Masa hadapan. Saya percaya masa hadapan mungkin boleh. Tetapi bolehkah dia menggunakan perkara tersebut untuk ahli parlimen pada masa sekarang yang dah melompat sebelum ini? Ditambah satu persoalan besar. Sebab saya percaya apa yang akan berlaku adalah speaker akan kata tidak jatuh kerana kamu pindah perlembagaan setelah mereka melompat. Kalau mereka nak buat sesuatu pada mereka, kena pecat. Dan pecat daripada parti tidak dikira lompat parti berdasarkan kepada undang-undang yang kamu Bersatu sendiri buat pada tahun 2021 dalam Akta Lompat Parti, di mana apabila seorang ahli parlimen menyatakan sokongan berlainan daripada partinya, tidak dikira sebagai lompat parti. Dan apabila seseorang itu dipecat daripada partinya, tidak dikira sebagai lompat parti. Itu yang Bersatu buat pada tahun 2021 di bawah Akta Lompat Parti.
So bagaimana nak menentukan? So saya rasa speaker akan gunakan kaedah biar mahkamah tentukan, sebab sekarang ini perkara ini dibawa ke mahkamah. So kalau sekiranya mahkamah menentukan bahawa jatuh mereka, maka jatuhlah. Kalau mahkamah tidak menentukan, maka mereka kekal. So nak menunggu keputusan mahkamah, saya rasa speaker akan kata kita tunggu keputusan mahkamah lah. Dan hari ini juga saya Abu Hussein MP Bukit Kantang mengatakan tiada unsur pujukan habuan untuk sokong Anwar. Ahli Parlimen Bersatu yang memberikan sokongan kepada Anwar berbuat demikian secara rela hati tanpa dipengaruhi sebarang pujukan atau rayuan. Ini menjawab persoalan apa orang kata Wan Saiful Wanjan tempoh hari. Dia kata bahawa 4 kali dia dapat pujukan, rayuan, ugutan. 4 kali. Dia kata lepas itu, tak lama lepas tu SPRM menghubungi beliau. Tu keluar Azam Baki, keluar kenyataan. Dia kata kami tak pernah pun hubungi Wan Saiful. And then baru-baru ini bila ditanya dia dalam parlimen, dia kata oh, case close. Tuan-tuan, dia berhalusinasi ke, berhalusanusi ke, dia berhayalan ke, kejadian itu tidak berlaku ke, dia menipu ke, apa sebenarnya? Kenapa tunggu sampai 4 kali? Kan? Mula-mula dia kata saya telah diugut, saya diberi habuan 1.7 juta, ditarik balik 4 kali pertemuan. Lepas habis tu dia kata tak sampai 1 jam pegawai SPRM telefon. Kemudian Azam Baki keluar kenyataan, tak ada pun pegawai telefon Wan Saiful Wanjan. Sudah. Bila ditanya balik dalam parlimen, Wan Saiful kata oh, kes tu dah tutup, case close, tak payah cerita. Oh, convenient. Tuduh-tuduh fitnah-fitnah, tuduh-tuduh fitnah-fitnah. Lepas tu oh, tak ada apa, nothing happen. Mana ada apa berlaku? Apa ni? This is what happen in this country, tuan-tuan. Dalam pembangkang kita ni lah. Dia tuduh, dia fitnah, dia kata apa sahaja. Dia the audacity. Kan? The audacity dia orang ni mengatakan, menyebut perkataan yang fitnah, yang bobrok, yang jahat, semata-mata untuk simpati. Saya ambil contoh, ahli parlimen PAS berucap di dalam parlimen hari itu. Dalam parlimen, tuan-tuan. Kerana apa akta Mahkamah Syariah itu, seksyen itu telah berjaya dihapuskan, maka selepas ini ramailah orang yang apa orang kata disebut pasal bukan berjudi, disebut berjudi. Yang berjudi, yang mabuk. Mabuk ke berjudi, tak ingatlah, di negeri Kelantan lepas ini. Yang pertama, rakyat negeri Kelantan ni kuat minum arak ke? Seolah-olah kau menuduh macam tu lah. Kau yang cakap, bukan aku. Yang kedua, Syahrizad MP Bangi bangun. Dia kata lain kali kalau nak cakap, cakap dengan fakta. Yang kamu kata mansuh tu tak ada pun dalam perkara yang dibatalkan. Kan? Tak ada pun dalam perkara yang dibatalkan. So bagaimana kamu kata mansuh? Jadi tuan-tuan, dia kata lain kali baca. Sebab itu saya kata ini sikap pemahaman level ahli parlimen. Kalau ahli parlimen begitu dia punya level pemikiran dan pembacaan, bagaimana dengan walaun dan rakyat-rakyat biasa? Dan ahli parlimen Bangi itu kata, kalau saya tak cakap ni, benda ni kamu ambil, kamu letak dalam TikTok. Kamu akan letak dalam TikTok benda yang saya cakap ni, dia kata. Which is true lah. Kan? Kamu akan letak dalam TikTok, kamu akan gunakan dalam TikTok. Mengatakan bahawa kerajaan ini begitu, begini, begitu. Dalam keadaan semua orang, banyak orang tak faham pun apa yang berlaku, tak tahu pun apa yang berlaku.